Hai semua, apa khabar? Sekali lagi saya Mahathir, saya seorang peguam. Saya beramal di Tentuan J.D. Hari dan Jamil. Topik kita pada hari ini perbezaan di antara kes sivil dan kes jenayah dari perspektif seorang peguam. Mula-mula sekali saya akan mulakan dengan kes jenayah. Bila kita sebut kes jenayah ni dia adalah berbentuk hukuman. So bila kita sebut hukuman ni untuk setiap kes jenayah, biasanya dia akan ada, mungkin ada denda, mungkin ada hukuman berbentuk penjara dan sebagainya. Tapi bila kita rujuk kepada kes-kes sivil, dianya berbeza. Kes sivil ini lebih kepada untuk mendapatkan satu ganti rugi. Saya bagi contoh untuk supaya kita semua faham. Mungkin katakan ini adalah satu kemalangan melibatkan dua individu. Individu A kini menuntut terhadap individu B untuk kemalangan tersebut. So biasanya kalau kita sebut kes sivil ni individu A akan menuntut untuk semua kerosakan, kerugian, sebarang ganti rugi yang munasabah. Dan beliau harus filekan satu tindakan terhadap, maksudnya plaintiff dalam kes ini adalah A dan defender dalam kes ini akan menjadi B. Dan mahkamah akan putuskan berapa jumlah ganti rugi yang munasabah dan sebagainya. Tapi bila kita sebut kes jenayah, dia berbeza. B di sini mungkin kesalahan adalah pada B. B boleh didakwa kerana memandu secara laju atau melulu atau terburu-buru dan sebagainya bagi satu kes jenayah. Dan hukuman yang akan diputuskan adalah sama ada berbentuk denda, penjara ataupun kedua-duanya sekali. Tetapi apabila mahkamah memutuskan untuk memberikan denda atau penjara kepada B, individu A tidak akan diberikan apa-apa ganti rugi kerana individu A hanya boleh menuntut ganti rugi menerusi satu tindakan sivil, bukan menerusi satu tindakan jenayah. Ini kita kena faham. Kedua poin kita yang kedua untuk hari ini adalah bila kita sebut kes sivil kita kena merujuk, bila kita buat perbandingan antara kes sivil dan kes jenayah, kita kena merujuk kepada beban pembuktian ataupun takat pembuktian. Bila kita rujuk kes sivil ni, beban pembuktian adalah rendah, di mana A harus membuktikan kes beliau atas imbangan kebarangkalian. Ini adalah sesuatu yang selalu mengelirukan banyak pelajar ataupun pelajar undang-undang ataupun pengamal undang-undang yang baru mula menjadi peguam dan sebagainya. Tapi saya akan cuba terangkan dalam bahasa yang mudah. So bila kita kata atas imbangan kebarangkalian, kita merujuk di sini bahawa A ni, sekali lagi, beliau harus menunjukkan ada kemungkinan yang lebih tinggi daripada 50% bahawa versi yang dikemukakan beliau adalah benar. So jika beliau boleh menunjukkan ada kemungkinan yang lebih tinggi daripada 50% apa yang beliau nyatakan adalah benar, bila kita rujuk kes kemalangan sekali lagi, bila A mengatakan kemalangan berlaku sedemikian rupa, selagi mana beliau boleh meyakinkan mahkamah bahawa ada kebarangkalian lebih daripada 50% bahawa ini adalah bagaimana kemalangan berlaku, tuntutan akan dibenarkan. Tapi bila kita merujuk kepada kes jenayah, dia berbeza. Bila kita rujuk kepada kes jenayah ini, sebagai seorang peguam yang mewakili tertuduh, peguam harus menimbulkan satu keraguan ataupun keraguan yang munasabah. Sebagai contoh, bila kita merujuk sekali lagi kepada kemalangan, bila kita kata si tertuduh ni dituduh kerana memandu secara laju ataupun melulu dan sebagainya, kes trafik, apa yang peguam kepada tertuduh boleh berhujah ataupun cuba terangkan di mahkamah adalah untuk menunjukkan bahawa ada kemungkinan bahawa individu ini tidak memandu secara melulu. Mungkin ada kemungkinan bahawa individu ni sebenarnya memandu secara elok dan teratur, tapi disebabkan sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, kemalangan tersebut berlaku. Selagi mana tertuduh menerusi peguam dapat menimbulkan satu keraguan, tapi keraguan itu haruslah munasabah. Selagi mana keraguan boleh dibangkitkan, mahkamah tidak akan menjatuhkan hukuman. Tapi kita kena ingat apa yang saya sebut ini secara secara terbuka. Saya tidak ingin sesiapa menggunakan poin ini sebagai satu tanda ukur untuk mengatakan ini adalah bagaimana kita jalankan. Ini adalah satu perbezaan ataupun satu example yang saya bagi supaya ianya nampak mudah untuk pemahaman tuan-tuan dan puan-puan. Dan poin kita yang terakhir untuk hari ini, bila kita merujuk kepada kes jenayah, mengapa kita ada hukuman denda, kita ada penjara? Sebab kes-kes jenayah ni, undang-undang yang kita sedia ada yang menghukum untuk kes-kes jenayah ini adalah supaya
hukuman ini dapat melindungi ataupun akta-akta jenayah ini dapat melindungi kepentingan awam. Apa maksud saya bila saya sebut kepentingan awam? Maksud saya mudah. Maksud saya di sini adalah apabila ada hukuman, orang akan takut. Orang tidak akan cuba berbuat sedemikian. Hukuman ini adalah berbentuk pengajaran ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut deterrence, ataupun untuk mengelakkan sesiapa daripada mengulangi semula kesalahan yang sama. Tapi bila kita sebut kes sivil, ia agak berbeza. Sebab kes sivil ni adalah untuk mempertahankan hak peribadi. Jika A mengalami kerugian kerana menandatangani satu kontrak dengan B dan B tidak telah memungkiri syarat-syarat kontrak, A boleh menyaman. Tapi ini di bawah tindakan sivil untuk mendapatkan ganti rugi yang sewajarnya untuk melindungi kepentingan peribadi A. Ini kita kena ingat. Ini adalah beberapa poin-poin yang saya kongsikan untuk hari ini. Saya berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat sedikit sebanyak pengetahuan daripada apa yang saya kongsikan hari ini. Macam biasa, jika ada sebarang persoalan, sila hubungi saya. Saya akan cuba yang terbaik untuk menerangkan apa yang saya boleh. Dan semoga kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang dengan topik yang lebih menarik. Terima kasih.